Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin ila yaumiddin ila an qala. Wa qala, telah berkata al-Imam Ahmad Al-Marzuqi dalam kitabnya Aqidatul Awam, semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang salih hingga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baris yang ke-45, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadha ammatuhu Safiyatun dhatu ihtidha. Hamzah adalah bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abbas juga, yakni dari sebelah ayah baginda, sedangkan ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Safiyah yang patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla al-hijratin nabiyil isra' min makkatin laylan li qudsin yudra. Dan sebelum hijrahnya Nabi SAW telah diketahui berlakunya peristiwa al-Isra' daripada Makkah pada waktu malam ke Baitul Maqdis. Wa ba'da isra'in urujun lis-sama' hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Setelah Isra' maka beliau mi'raj, maka berlaku mi'raj Nabi ke langit hinggalah Nabi melihat Tuhan berkata-kata. Min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Tanpa diketahui bagaimana dan tanpa dapat diliputi oleh akal, dan dia memfardukan ke atasnya 5 salat setelah memfardukan 50 kali salat. Wa ballaghal ummata bil isra wa fardi khamsatin bilam tira. Dan baginda telah menyampaikan kepada umatnya tentang peristiwa al-Isra' dan kefarduan salat 5 waktu tanpa ada ragu-ragu lagi. Waqad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urujis sidqu wa fa ahlahu. Dan sesungguhnya telah beruntung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerana membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan peristiwa Isra' beliau menyetujui dan membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita telah sebutkan tentang isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pada pengajian ini kita akan bahaskan tentang bapa saudara ataupun bapa-bapa saudara dan ibu-ibu saudara Nabi SAW daripada sebelah ayah, yang mana jumlah mereka yang disebutkan dalam bait syair ini hanya 2, dan 2 daripada pakcik dan seorang makcik. Akan tetapi pada hakikatnya Nabi SAW mempunyai bapa saudara dan ibu saudara yang ramai, yang mana kita akan sebutkan ataupun kita akan sebutkan satu persatu daripada mereka untuk mengenali siapakah daripada mereka yang mempunyai kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebanyakan daripada sepupu-sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memeluk daripada agama Islam, walaupun mungkin bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak memeluk agama Islam, akan tetapi ramai daripada sepupu-sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang penting yang berkhidmat ataupun membantu daripada dakwahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan bahawa bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 12, iaitu Abdul Muttalib, datuk Rasulullah, mempunyai 12 anak lelaki. Disebutkan di sini Hamzatun yang disebutkan, walaupun Hamzah bukanlah anak yang sulung, akan tetapi disebutkan dahulu kerana yang 2 ini adalah yang awal daripada memeluki agama Islam. Hamzatun wa ummuhu Halah bin Uhaib.
juga diketahui bahawa Abdul Muttalib mempunyai beberapa orang isteri. Jadi kebanyakan mereka ini tidak sama ibu mereka. Sebab ada Abdul Muttalib ada 4 orang isteri. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib, ibunya adalah Halah bin Uhaib, wa huwa ammuhu wa akhuhu, dan Saidina Hamzah ni beliau merupakan pakcik Nabi, akan tetapi pada waktu yang sama merupakan abang susuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kedua mereka iaitu Nabi Muhammad dan juga Saidina Hamzah disusukan oleh Sayyidatina Suwaibah, Suwaibah, yang mana kita akan sebutkan nanti kisahnya sewaktu kita membahaskan tentang siapakah daripada tuannya sebelum dia dimerdekakan, yang mana tuannya merupakan pakcik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Lahab. Wa kana asan minhu sallallahu alaihi wasallam bi 4 sinin. Maka Saidina Hamzah itu walaupun pakcik Rasulullah, kan tetapi umurnya hanya 4 tahun lebih tua daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qila sanatain, ada riwayat menyebutkan Saidina Hamzah hanya 2 tahun lebih tua daripada Rasulullah, dan beliau diberikan laqab, beliau diberikan gelaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Asadullah wa Asadu Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syahida Badran wa Uhudan wa biha qutil syahidan ala yadi Wahsy. Saidina Hamzah ini menghadiri daripada peperangan Badar dan peperangan Uhud, dan pada peperangan Uhud beliau telah dibunuh sebagai syahid. Beliau telah mati syahid, dibunuh oleh seorang hamba daripada Hindun yang bernama Wahsy. Wa wajadu fihi yawma idzin bid'an wa 80 jurhan, dan pada waktu itu ataupun pada hari itu, pada waktu beliau dibunuh, didapati pada tubuh badannya itu ada kurang lebih 80 tusukan pedang ataupun daripada dibilas dengan pedang dan sebagainya. Ma baina darbati sayfin, antara dipukul dengan pedang, wa ta'nati rumhin, ataupun dicocok dengan lembing, wa ramyati sahmin, ataupun ditembak dengan anak panah. Wa ja'a fil hadis annahu sayyidus syuhada, disebutkan dalam hadis bahawa Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini merupakan ketua orang-orang syahid pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidus syuhada'i 'indallahi yaumal qiyamah Hamzah bin Abdul Muttalib, ketua bagi orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana disebutkan juga dalam hadis lain bahawa ketua orang-orang syahid pada hari kiamat adalah Nabi Yahya bin Nabi Zakaria. Maka boleh disimpulkan di sini bahawa di zaman terdahulu ketua orang-orang syahid merupakan seorang nabi, iaitu Nabi Yahya bin Nabi Zakaria. Akan tetapi daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebutkan juga bahawa ketua orang-orang syahid adalah orang-orang mereka-mereka yang berani mengatakan perkara-perkara yang benar di hadapan raja yang zalim. Kemudian dia dibunuh oleh raja tersebut kerana memperkatakan perkataan yang benar. Maka masih lagi terbuka ataupun masih ada lagi orang-orang yang akan diberikan pangkat sebagai ketua syahid pada hari kiamat nanti, adalah orang-orang yang bercakap benar, mengatakan perkara-perkara yang benar di hadapan raja yang zalim, sehingga kerana perkataan yang benar itu dia dibunuh oleh raja yang zalim tersebut. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan bahawa khairu a'mami Hamzah, sebaik-baik daripada pakcikku adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita tahu, orang-orang yang mati syahid ini dia akan dapat memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya yang telah diwajibkan neraka. Dan orang yang mati syahid ini sebelum darahnya tumpah ke bumi telah diampunkan segala dosa-dosanya. Disebutkan bahawa para syahid ini mereka memperjuangkan apa yang dibawa oleh para nabi dengan pedang mereka, dan
para alim ulama ini memperjuangkan apa yang dibawa, apa yang diutuskan oleh para nabi. Apa yang dibawa oleh para nabi itu dengan lidah-lidah mereka ataupun dengan penyampaian mereka. Maka yang menegakkan agama Islam dengan pedang adalah orang-orang yang berjihad, orang-orang mujahid, dan menegakkan agama Islam dengan ilmu dan dengan penyampaian dan penerangan adalah para ulama. Dua-duanya mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa syuhada ummati kathirah. Orang-orang yang meninggal sebagai syahid daripada kalangan umatku ni ramai, kata Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, siapakah mereka? Adakah hanya yang meninggal dunia di medan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang berperang dengan orang-orang kafir? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu syuhada dari orang-orang yang mati syahid daripada kalangan umat aku sikit. Akan tetapi orang-orang syahid daripada kalangan umat aku itu ada yang meninggal di atas katil-katil mereka. Iaitu orang yang meninggal pada hari Jumaat, orang yang meninggal kerana wabak penyakit, orang yang meninggal dunia kerana tenggelam, lemas, orang yang meninggal dunia kerana terbakar, wahakadha, orang yang meninggal dunia ataupun ibu yang meninggal dunia sewaktu melahirkan anak dan sebagainya. Maka mereka semua mendapat bahagian daripada syahadah, mendapat bahagian daripada kematian ataupun fadilat daripada mati syahid. La ilaha illallah. Dan ramai daripada sahabat-sahabat Nabi SAW berdoa untuk mendapatkan syahadah, untuk menginginkan mati syahid. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering berdoa ataupun didengar oleh beliau berdoa, Allahumma rzuqna syahadah, ataupun Allahumma rzuqni syahadah fi madinati Rasulillah. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di kota Madinah. Maka sahabat-sahabat bertanya ataupun merasa hairan, yakni bagaimana mungkin untuk mati syahid di dalam kota Madinah? Kerana apa? Kerana kebiasaannya mati syahid itu apabila keluar berjihad. Akan tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh di kota Madinah oleh Ibnu Muljam. Begitu juga Sayyidina Uthman dibunuh, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh, wahakadha. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang keluar daripada rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar supaya ilmu dapat dihidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggal dunia akan dikira sebagai orang mati syahid. Jadi kita pasangkan niat, iaitu kita belajar agama, menuntut ilmu agama ini untuk menghidupkan agama Islam dalam diri kita, dalam diri ahli keluarga kita, dalam perkampungan kita, dalam persekitaran kita, dalam masyarakat kita, yang mana dengan niat tersebut insya-Allah kalau kita meninggal dunia kita dikira sebagai syahid juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Naam. Jadi Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelaran Asadullah wa Asadu Rasulih. Beliau mempunyai 3 orang anak yang bernama Amarah wa Ya'la wa Fatimah. Dan kalau kita tengok nama Fatimah ni banyak terdapat dalam nama-nama ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi nama Fatimah yang paling dikasihi, anak saudaranya yang ni Fatimah juga. Kemudian pakcik yang seterusnya Abbasun wa Abbasun kaza. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau ibunya Qublah bin Hayyan. Qublah bin Hayyan. Kana asgharu a'mamihi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abbas merupakan pakcik yang paling muda. Pakcik yang paling muda daripada pakcik yang paling muda di kalangan pakcik-pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tua daripada Rasulullah kurang lebih 2 atau 3 tahun sahaja. Maksudnya Rasulullah, kemudian Sayyidina Abbas mungkin 2 tahun atau 3 tahun, kemudian Sayyidina Hamzah 2 ataupun 4 tahun lebih tua daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka ni macam dah jadi macam geng, walaupun pakcik tapi dah jadi macam kawan ataupun adik-beradik. Hadara badran ma'al musyrikin mukrahan.
Sayyidina Abbas menghadiri daripada peperangan Badar bersama orang-orang musyrikin atas paksaan, yakni dipaksa untuk hadir bersama orang-orang musyrikin. Wa usir ma'aman usir, kemudian beliau ditangkap menjadi tawanan perang bersama orang-orang yang ditawan. Wa fada nafsahu, akan tetapi dia telah menebus dirinya. Wa qad aslama yawma idzin, dan beliau memeluk agama Islam pada hari tersebut. Akan tetapi wa kana yaktumu islamahu, beliau yakni haid, yakni Sayyidina Abbas yakni tidak menzahirkan keislamannya, tidak memberitahu orang lain tentang keislaman beliau. Wa kana amruhu bil iqamati bi Makkah, wa kana sallallahu alaihi wasallam amarahu bil iqamati bi Makkah liyaktuba lahu akhbar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu untuk tinggal, untuk berada di kota Makkah agar supaya dapat memberi khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang berlaku, tentang update apa yang sedang berlaku di kota Makkah. Wa ma azhara islamahu illa yaumal fath, dan beliau tidak menzahirkan keislamannya sehingga pada penaklukan kota Makkah, iaitu tahun ke-10 selepas hijrah. Itu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menakluki kota Makkah, barulah tahun ke-9 atau ke-10 barulah beliau menzahirkan keislamannya. Wa kana muqiman bi Makkah ala siqayatihi, dan antara tugas Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah untuk menjaga, memberi air minum ataupun air zam-zam kepada orang-orang yang menziarahi kota Makkah. Wa kana yanfa'ul muslimin bi Makkah, dan beliau salah seorang yang banyak mendatangkan manfaat buat orang-orang Islam, banyak memberi pertolongan kepada orang-orang Islam di kota Makkah. Wa bihi yathiqun, la ilaha illallah, dan beliau meninggal dunia pada umur 88 tahun, dan beliau disolatkan ataupun jenazah beliau disolatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Antara anak-anaknya ataupun Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ada 14 orang anak. Yang antara yang famous ni Abdullah bin Abbas, yang mana didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berikanlah kefahaman Al-Quran dan juga ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran, iaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian Fadl bin Abbas, Kathir bin Abbas, Tamam bin Abbas, Qutham bin Abbas, Ma'bad bin Abbas, Abdurrahman bin Abbas, Harith bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas, Mashar, Subaih, Ummu Habibah, Safiyah wa Aminah. 14 orang anak Al-Abbas. Dikatakan Sayyidina Abbas ni merupakan orang yang sangat tinggi, yakni susuk badannya tu tinggi. Kalau dia berdiri di atas unta, dan unta Arab ni tinggi-tinggi, maksudnya kalau ada orang yang duduk di atas unta dan unta tu berdiri, Sayyidina Abbas berdiri, maka kepala Abbas tu boleh sama dengan kepala orang yang sedang duduk di atas unta yang berdiri. La ilaha illallah. Naam. Kemudian pakcik yang seterusnya, pakcik yang sering kita dengar tentang beliau juga adalah Abu Talib. Ummuhu Fatimah binti Amr bin Abid, ibunya adalah Fatimah binti Amr. Maksudnya neneknya Rasulullah, salah satu daripada neneknya Rasulullah bernama Fatimah binti Amr. Dan ini juga merupakan ibu kepada Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna Abu Talib dan juga Abdullah, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni satu ibu satu bapa. Satu ibu satu bapa. Macam tadi kita sebutkan Al-Abbas, Abbas ibu dia lain. Kemudian Hamzah ibu dia lain. Akan tetapi Abu Talib bersama Abdullah ibu mereka sama. Dan disebabkan itu apabila Abdul Muttalib meninggal dunia, maka diserahkan penjagaan Rasulullah itu di tangan Abu Talib, kerana Abu Talib ni mempunyai yakni ikatan yang lebih kuat berbanding dengan yang lain. Sebab apa? Sebab Abu Talib bersama Abdullah itu ibu mereka adalah sama. La ilaha illallah. Dan Abu Talib, nama beliau sebenarnya adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Mengambil daripada nama moyangnya. Waqad dhalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi mundu an kana min ath-thaminati min umrihi hatta kabur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada jagaan Abu Talib daripada umur 8 tahun sehinggalah beliau besar. Kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatain
wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menjaga anak yatim itu sebegini di dalam syurga. Aku bersama orang yang menjaga anak yatim sebegini, ini rapat di dalam syurga. Maka siapakah anak yatim yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka orang yang menjaga anak yatim yang paling mulia bermula daripada datuknya Abdul Muttalib, kemudian diserahkan penjagaan baginda kepada Abu Talib, maka mereka ini mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepercayaan, kerana diberikan kemuliaan untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yudafi'u 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam difa'an balighan min mu'arati kufari Quraisy. Bukan hanya diberikan penjagaan, bahkan diberikan perlindungan daripada kezaliman ataupun daripada orang-orang kafir Quraisy. Ini bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di rumah Abu Talib, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipelihara daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy yang ingin menghalang daripada dakwahnya Rasulullah. Maka orang yang membantu, salah seorang yang banyak membantu daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan perlindungan kepada baginda sewaktu berdakwah adalah Abu Talib. Qala al-Barawi walladhi naqalahu Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Maka salah seorang daripada ulama yang bernama Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau meriwayatkan daripada Imam As-Subki, yang mana Imam As-Subki ini merupakan salah satu daripada ulama Syafi'iyah yang besar. Anna ammahu sallallahu alaihi wasallam, iaitu pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, selepas beliau meninggal dunia di dalam kekufuran, Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, sama ada kita nak menerima riwayat ini ataupun kita tidak mahu menerima. Al-muhim, yang penting kita memberikan kemuliaan kepada Abu Talib kerana beliaulah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang beri makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan walau pada waktu itu Abu Talib bukanlah orang yang banyak harta dan sebagainya, bukan daripada golongan orang kaya berada, akan tetapi mengetahui daripada keberkatan yang terdapat pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak akan dibenarkan siapa-siapa daripada anak-anaknya untuk makan kecuali selepas dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Tidak ada orang lain yang dapat makan sebelum Rasulullah, kerana apabila Rasulullah makan awal, insya-Allah makanan itu akan cukup untuk semua orang. Akan tetapi kalau Nabi tak dijemput untuk makan awal, maka makanan tidak akan cukup. La ilaha illallah. Jadi bayangkan kalau kita datangkan, kita bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Kita bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, syariatnya Rasulullah dalam kehidupan kita, adab-adabnya Rasulullah dalam kehidupan kita, maka dengan keberkatan Rasulullah kita akan diberikan kecukupan, kita akan diberikan keberkatan seperti mana orang-orang yang dapat merasai daripada keberkatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian Abu Talib ini mempunyai 6 orang anak. Abu Talib mempunyai 6 orang anak. Yang pertama daripada lelaki adalah Talib bin Abu Talib. Dikatakan bahawa Talib ni tak masuk Islam. Dia yang paling tua dan jarak mereka pun jauh. Naam, Talib, kemudian Aqil, kemudian Ja'far, kemudian Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib merupakan anak anak lelaki yang paling bongsu. Ummu Hani, Fatihah dan Jumana. Naam. 7 daripada anaknya Abu Talib. Naam. Yang mana kita tahu Ja'far bin Abu Talib merupakan salah satu daripada orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada peperangan la ilaha illallah, pada peperangan, salah satu peperangan yang di kota Syam. Naam. La ilaha illallah, yang mana beliau diberi gelaran Ja'far At-Tayyar, dan kemudian adiknya Sayyidina Ali bin Abi Talib
yang mana rapat dengan Rasulullah, bahkan dibesarkan di rumah Rasulullah kerana mengetahui keadaan Abu Talib, susahnya kehidupan Abu Talib, maka Rasulullah mengambil daripada Sayyidina Ali itu untuk dibesarkan di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali ni mendapat kemuliaan, yakni dibesarkan daripada kecil itu di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Hani merupakan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisahnya banyak disebutkan di dalam hadis. Kemudian pakcik yang seterusnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ibunya pun lain daripada yang atas tadi. Hamzah ibu dia lain, Abbas ibunya lain, Abu Talib ibunya Fatimah. Kemudian Abu Lahab ibunya adalah Lin bin Hajar. Sumia Abu Lahab li isyraqi wajhi, dipanggil Abu Lahab kerana lahab ni bermaksud lahab ni daripada gelora api ataupun panasnya api tersebut, maka bercahaya, seakan-akan bercahaya. Li isyraqi wajhi, mukanya bercahaya. Wa kunyatu Abu Utbah, dia anak sulungnya bernama Utbah. Wa ismuhu Abdul Uzza, nama dia sebenar adalah Abdul Uzza. Wa huwa kafirun binasil Quran, dan beliau kafir dengan nasnya Al-Quran. Iaitu daripada permulaan Islam, sewaktu Nabi SAW diperintahkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada ahli keluargamu yang rapat. Maka Nabi SAW panjat ke gunung Safar. Nabi SAW panjat ke gunung Safa, dan kemudian Nabi memberi dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Maka pada waktu itu Abu Lahab telah iaitu mendustakan Rasulullah SAW, bahkan telah seakan-akan memalukan Rasulullah SAW di hadapan ahli keluarganya. Maka turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Disebutkan tentang kekafiran ataupun Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberitahu bahawa Abu Lahab ini tidak akan memeluk agama Islam, dan memang sebenarnya Abu Lahab itu tidak akan masuk Islam. Dan ini merupakan salah satu daripada mukjizat Al-Quran, yang telah memberitahu Rasulullah daripada awal Islam bahawa Abu Lahab pakciknya tidak akan memeluk daripada agama Islam. La ilaha illallah. Wa kana min ashaddihim mu'aradatan lid-da'wati al-islamiyah, dan Abu Lahab ini merupakan salah seorang yang paling kuat dia punya tentangan terhadap agama Islam ataupun dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita tahu, kadang-kadang tentangan yang seseorang itu hadapi daripada ahli keluarganya lebih berat kesannya pada hati daripada orang-orang luar. Kalau orang luar tentang kita tu tak teruk sangat, akan tetapi apabila pakcik ataupun ahli keluarga kita sendiri yang memberi tentangan tersebut, maka kesannya lebih berat. Wa asabathul adasah faqatalathu, beliau ditimpa suatu jenis penyakit ataupun sejenis taun yang membunuh beliau, iaitu Abu Lahab. Wa kanat adatuhum an yajtanibu jifata man mata biha, dan orang-orang Arab biasanya mereka akan menjauhi daripada tubuh badan orang yang terkena musibah tersebut, penyakit tersebut. Kurang lebih macam COVID zaman kita ni, bila orang meninggal dunia kerana COVID, jadi diuruskan dengan cara yang tertentu, yang khusus, dan kita tidak diizinkan, kita tidak dibenarkan untuk menghampiri daripada jenazah ataupun mayat mereka. Wa dzakara Muhammad bin Jarir an-Adasah. Naam. Jadi apabila Abu Lahab terkena dari penyakit tersebut, maka ahli keluarganya menjauhi daripada beliau, tak datang dekat kepada beliau. Wa baqiya ba'da mauti thalathan la yaqrubuhu wa la yuhawil ahadan daf'ahu, sehingga kan punya Allah Subhanahu wa taala nak menghina beliau, iaitu daripada sebelum beliau meninggal dunia, ahli keluarga tak datang mendekatinya, dan selepas dia meninggal dunia selama 3 hari orang duk berfikir macam mana kita nak buat dengan, kita nak datang dekat tak nak sebab dia ada penyakit tu. Jadi diorang duk fikir apa nak buat sampai 3 hari. Tak ada orang pun cuba untuk nak buat apa-apa. Walamma khafu as-siba fi tarkihi hafaru hufrah qariban minhu. Maka apabila mereka takut tubuh Abu Lahab itu dimakan oleh binatang buas dan sebagainya, maka berdekatan dengan jenazah ataupun mayatnya Abu Lahab itu digali kubur ataupun digali lubang, dan kemudian ditolak dengan macam benda yang
benda yang panjang ataupun galah yang panjang daripada jauh, sehingga badannya Abu Lahab masuk ke dalam liang lahat tersebut, kemudian dicampakkan ataupun ditimbus dengan batu-batu. Wahakadha, daripada jauh. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan tentang Abu Lahab ini daripada adiknya ataupun daripada adiknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas, selepas beberapa hari Abu Lahab ini meninggal dunia, Abbas bermimpi melihat Abu Lahab di dalam mimpinya. Maka Al-Abbas bertanya kepada Abu Lahab, yakni malak, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada kamu? Maka dia mengatakan, aku berada dalam neraka, aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, illa akan tetapi aku diberikan keringanan daripada azab tersebut setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin azab aku diringankan, dan aku diberikan sedikit minuman daripada jariku ini. Jariku, aku diberi minum, seakan-akan ada air yang keluar daripada jari dia tu untuk dia isap, untuk dia minum setiap hari Isnin. Wa anna dhalika bi'taqi Thuwaibah hina basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa diberikan pembebasan ataupun keringanan pada hari Isnin? Kerana pada hari Isnin itu sewaktu Thuwaibah, yang kita sebutkan tadi, Thuwaibah sewaktu datang kepada aku untuk memberi khabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku telah perintahkan Thuwaibah itu untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah itu, aku diberikan minum setiap hari Isnin, dan juga aku diringankan azab. Kerana kegembiraan aku tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diringankan azab setiap hari Isnin. La ilaha illallah. Jadi Thuwaibah ni merupakan hamba kepada Abu Lahab, dan dua daripada anak saudara Abu Lahab yang minum daripada susuannya Thuwaibah, iaitu Hamzah. Hamzah adik dia dan juga anak saudara dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Disebutkan oleh sebahagian daripada orang-orang alim, orang-orang salih, dikata idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim musa'ira. Apabila kalau orang kafir itu yang disebutkan celaannya di dalam Al-Quran, yang mana dia akan dibakar dengan api di dalam Jahannam, ata annahu fi yaumil itsnin daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Disebutkan setiap hari Isnin dia akan diringankan azabnya kerana kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdi alladhi tula dahrihi bi ahmadin masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana keadaan pula? Cuba kamu bayangkan keadaan seseorang yang sepanjang umurnya gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan tauhid, muwahhid, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan sepanjang hidupnya dia bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gembira dalam menghidupkan sunnah Rasulullah, gembira dalam menyampaikan menyebarkan kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebabkan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu diringankan azab pada setiap hari Isnin, apatah lagi orang yang bergembira sepanjang umurnya dengan kelahiran ataupun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini anak dia ada 6 orang, Utbah, Utaibah, wa Mu'tab, wa Durrah, wa Sabi'ah, wa Khalid. Ada 6 orang daripada anaknya Abu Lahab, yang mana kemudian pakcik yang seterusnya Al-Harith wa ummuhu Samrah bin Jundub, Samrah binti Jundub. Ini pun lain juga. Ini dah 5 dah isteri daripada isterinya Abdul Muttalib. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalib, rabbahu wabihi kana yukna. Sayyidina Harith ni merupakan anak sulung Abdul Muttalib, dan beliaulah yang membantu Abdul Muttalib dalam menggali Zamzam yang telah lama tertimbus.
sewaktu Abdul Muttalib mendapat mimpi, malam pertama dia mimpi dekat mana tempat Zamzam. Kemudian dia tak membenarkan daripada mimpi. Hari kedua dia mimpi lagi tentang tempat air Zamzam. Kemudian dia buat dono. Hari ketiga dia kata khalas, aku akan cuba. Dan pada waktu dia cangkul tu, tak ada orang yang nak membenarkan, nak membantu daripada Abdul Muttalib kecuali anaknya yang sulung ini yang bernama Al-Harith. Walam yudrik al-Islam, akan tetapi Al-Harith ini tak sempat, yakni meninggal dunia sebelum kedatangan ataupun perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak beliau ada 8 orang. Abu Sufyan bin Harith, Naufal bin Harith, wa Umayyah bin Harith, wa Rabi'ah bin Harith, wa Abdul Syams bin Harith, Abdul Muttalib bin Harith, wa Arwa bin Harith, wa Abdullah bin Al-Harith. Naam. Kemudian yang seterusnya pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair, Ummu Abdillah. Zubair ni juga adik-beradik satu ibu dengan Abu Talib dan juga Abdullah pakcik Nabi, tapi dia tak sempat, lam yudrik Islam, dia tak dapat, tak sempat dengan kedatangan Islam. Anak-anaknya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Ummul Hakam, wa Daba'ah wa Tahir. Kemudian ada Hijl, Ummu Hamzah. Hijl ni ibunya sama dengan ibunya Hamzah, juga tak sempat nak jumpa ataupun kedatangan Islam. Kemudian ada Abdul Ka'bah, sama juga ibunya sama dengan ibunya Abdul Muttalib, juga tak sempat nak meninggal sebelum kedatangan Islam. Dan tak ada anak. Wa Qusam, Ummul Harith, mata saghiran, meninggal dunia sewaktu kecil. Kemudian Dirar, Ummul Abbas. Dirar ni ibunya sama dengan ibu Al-Abbas, mata fi ayyam, dia meninggal dunia sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mendapat wahyu, tapi dia tak masuk Islam. Naam, wa kana min futyani Quraisy jamalan, dan Dirar ni antara anak-anak Quraisy muda yang handsome, anak-anak muda Quraisy yang handsome. Kemudian yang ke-11 Ghaidak, laqab bil Ghaidak li kasrati judi, diberi nama Ghaidak sebab apa? Sebab dia ni sangat pemurah, sangat pemurah. Bahkan kebanyakan ataupun sifat orang-orang Quraisy ni memang kebanyakan mereka ini sangat pemurah. Li'annahu kana ajwad Quraisy ta'aman wa malan wasmuhu Mus'ab, nama sebenarnya adalah Mus'ab. Akan tetapi diberi gelaran Ghaidak kerana dia ni sangat pemurah, banyak bagi makan dan banyak sedekahkan hartanya. Kemudian yang ke-12 Muqawwam, Ummu Hamzah, auladu Hind wa Arwa. Kemudian pakcik ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Yang pertama yang disebutkan di sini adalah Safiyah. Beliau merupakan ibu, Safiyah binti Abdul Muttalib ni merupakan ibu kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam salah seorang yang diberi berita gembira untuk masuk syurga sewaktu di dunia lagi. Satu daripada 10 orang yang diberi berita gembira untuk masuk syurga sewaktu mereka di dunia lagi. Ummu Hamzah. Safiyah dengan Sayyidatina Hamzah ni satu ibu. Tufiat fil Madinah fi khilafati Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia sewaktu khilafahnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa qad balagat 73 sanah. Beliau meninggal pada umur 73 tahun dan dikuburkan di perkuburan Baqi'. Kalau kita masuk di perkuburan Baqi' tu, makcik-makcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sebelum kita keluar gate, sebelum kita nak keluar tu belah kanan. Kalau kita masuk berjumpa dengan isteri-isteri Rasulullah, anak Rasulullah dan sebagainya. Kemudian bila kita patah balik nak keluar, sebelum nak keluar gate Baqi' tu, di belah kanan makcik-makcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makcik yang seterusnya, makcik Rasulullah yang seterusnya bernama Arwa dan Atika, ikhtalafu ala islamihima. Mereka, yakni para ulama, berbeza pendapat. Setengah mengatakan mereka masuk Islam, setengah mengatakan mereka tidak memeluk agama Islam. Yang lain Ummu Hakim dan Barrah ittafaqu ala adami islamihima. Dua ni, Hakim dengan Barrah, memang tak masuk Islam. Dan yang keenam Umaymah. Wa hadhil khamsa al-akhir syaqiqat Abdullah walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Selain daripada Safiyah tadi, Arwa, Atikah, Ummu Hakim, Barrah, Umaymah,
kelima-lima ni semuanya merupakan satu ibu dengan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Naam. La ilaha illallah. Itu kurang lebih tentang pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian seterusnya perbahasan tentang Isra' dan Mi'raj. Dan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diketahui berlakunya peristiwa Al-Isra' daripada Makkah pada waktu malam kepada Baitul Maqdis. Wajib ke atas setiap mukallaf untuk beriman, untuk mengimani, untuk mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra' dan Mi'raj. Yang mana Isra' itu adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Wal Mi'raj, dan perjalanan Mi'raj pula adalah daripada Masjidil Aqsa ke langit, fa'arahu min ayatihil kubra, dan melepasi daripada langit ketujuh. Kemudian pada langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, tempat di mana bertawafnya para malaikah. Kemudian atas daripada itu Sidratul Muntaha, kemudian kursi dan arsh, dan kemudian di tempat yang mana hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menembusi tempat-tempat tersebut. Wa afadha alaihi min rahmatihi inda sidratil muntaha. Wa dhalika fi lailatis, dan ianya berlaku pada 27 Rejab sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih setahun. Nah, maka Rasulullah duduk dekat kota Madinah tu 10 tahun. Meninggal dunia pada 53 Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka kurang lebih umur 51-52 Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan Mi'rajkan. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Segala puji bagi Zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana Masjidil Aqsa itu kami berkati sekelilingnya. Masjidil Haram tempat yang barakah, kemudian Masjidil Aqsa tempat yang kami berkati sekelilingnya. Dari tempat yang barakah ke tempat yang barakah. Linuriyahu min ayatina, salah satu sebab kenapa diperjalankan Nabi SAW adalah untuk diperlihatkan akan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kemudian ulama berbeza pendapat tentang adakah berlakunya Isra' dan Mi'raj ini dengan ruh, iaitu hanya dalam mimpi, ataupun dengan tubuh badannya. Walhasil, kita kebanyakan majoriti ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, iaitu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan celik, iaitu dengan roh dan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan waktu Isra' dan Mi'raj ini hanya mengambil masa singkat, iaitu perjalanan Isra' dan perjalanan Mi'rajnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku dalam waktu dunia ni, ataupun dalam waktu yang singkat. Disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali daripada perjalanan yang jauh tersebut itu sebelum Khadijah radhiyallahu anha berpusing daripada tempat tidur, iaitu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Sayyidatina Khadijah, katalah beliau sedang mengiring ke sebelah kanan. Sewaktu balik pun masih lagi daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj, masih lagi Sayyidatina Khadijah berada dalam keadaan tersebut, tidak berubah. Nak menunjukkan betapa cepatnya perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan raja'a qabla an yabruda mahallahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan tempat tidur Rasulullah yang ditinggalkan tadi itu masih lagi panas. Maksudnya dalam waktu yang singkat. Waqad waqa'a al-Isra' min Makkah ila Baitul Maqdis 'ala al-Buraq wa Jibril an yaminihi wa Mikail an yasari. Disebutkan dalam riwayat bahawa sewaktu perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi menaiki daripada Buraq, dan Jibril menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terbang di sebelah kanan, dan Mikail di sebelah kiri. La ilaha illallah. Antara hikmah, antara kenapa diisrakan adalah antara hikmah kenapa perjalanan Isra' itu daripada
Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian daripada Baitul Maqdis baru dinaikkan ke langit, kerana pintu untuk menaiki ke langit ataupun tempat di mana malaikat naik turun adalah di Baitul Maqdis. Yuqabiluhu Baitul Maqdis kama anna al-Baitul Ma'mur muqabil al-Ka'bah. Seperti kita sebutkan tadi, Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat itu yakni paralel dengan Kaabah, maka pintu untuk naik ke langit itu juga paralel dengan Baitul Maqdis, dan disebabkan itu diperjalankan. Salah satu sebab kenapa Nabi SAW diperjalankan ke Baitul Maqdis. Salah satu sebab lagi agar supaya Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa mendapat kemuliaan dengan kehadiran Rasulullah SAW, dan juga untuk memberikan keberkatan kepada nabi-nabi lain untuk bersembahyang di belakang Rasulullah SAW, diimamkan oleh Rasulullah SAW. Wajah fi riwayat al-Bazar anna Jibril, na'am, disebutkan dalam satu riwayat tentang kisah Isra' ini, Jibril mendatangi Rasulullah SAW bersama Buraq. Selepas menaiki daripada Buraq, dalam perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa, salah satu tempat pertama yang diperintahkan untuk berhenti, untuk singgah adalah Madinah, tempat hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk turun dan solat di sana. Kemudian melalui Bimadian, fa'amarahu bidzalik. Kemudian singgah di kota Madian, tempat munajatnya Nabi Musa. Kemudian berhenti di tempat kelahirannya Nabi Isa. Dan kemudian berhenti di perkuburannya Nabi Musa, yang mana berdekatan dengan Baitul Maqdis, indal Kathibil Ahmar. Naam, la ilaha illallah. Dakhala al-masjid min babi syarqi thumma salla huwa Jibril raka'atain tahiyatul masjid. Naam, apabila sampai di Masjid Baitul Maqdis, Nabi SAW salat sunat 2 rakaat dengan Jibril. Apabila mereka selesai daripada salat, kemudian tidak lama kemudian Nabi SAW mendapati masjid itu telah dipenuhi dengan manusia yang ramai daripada kalangan para nabi dan rasul. Begitu juga dengan malaikat. La ilaha illallah. Kebanyakan para nabi dan rasul semuanya datang dengan roh mereka, kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi Isa yang mana masih hidup, maka datang dengan jasadnya. La ilaha illallah. وهذا الاجتماع نعم وهذا الاجتماع كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فعرف النبي نبيين من بين قائم وراكع وساجد. Naam, maka perjumpaan ini merupakan satu kemuliaan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berkenalan dengan para nabi. Kemudian Nabi Jibril azan dan iqamat untuk salat. Apabila semua mendengar daripada azan dan iqamatnya Jibril, semuanya bangun, akan tetapi menunggu siapa untuk menjadi imam. Maka Jibril mengambil daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam. Fasalla imaman bihim raka'atain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat menjadi imam kepada mereka. Fakana as-sufuf minal mursalin 3 sufuf. Disebutkan dalam riwayat saf-saf para rasul ada 3 saf. Kemudian daripada para nabi ada 4 saf. Daripada para malaikat juga ada beberapa saf yang banyak. La ilaha illallah. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat, maka Jibril telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air arak dan juga dengan susu. Fakhtara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-laban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih daripada susu, dan Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu telah memilih al-fitrah, kamu telah memilih kesucian. Thumma nasaba Jibril al-mi'raj alladhi yarahu al-muhtadir inda khuruj ruhihi ta'ruj alaihi arwah al-mu'minin min bani Adam. Kemudian Jibril seakan-akan membuka daripada pintu untuk menaiki daripada langit, yang mana pintu ini ataupun pintu untuk menaiki ke langit ini dapat dilihat oleh orang-orang yang berada dalam sakaratul maut.
Orang-orang yang berada dalam sakaratul maut dapat melihat tempat perjalanannya roh naik ke langit. Ruh alaihi arwahul mu'minin bani Adam. Hanya untuk bagi orang-orang yang beriman. Naam, maka tangga ini buat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khusus, akan tetapi ianya umum buat orang-orang yang beriman daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika litasyrif wa ta'zim. La ilaha illallah. Maksudnya orang-orang beriman naik, roh-roh orang beriman naik daripada tempat ini, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan naik daripada tangga ini dengan jasadnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Nabi SAW kemudian datang kisah-kisah yang mana kita selalu dengar sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu naik langit yang pertama, kemudian langit yang kedua, langit yang ketiga, berhenti pada setiap langit. Jibril AS terpaksa mengetuk pintu daripada setiap langit, meminta izin untuk lalu daripada tempat tersebut, yang mana setiap daripada pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mereka mendapat akses ataupun Jibril mendapat akses untuk nak melintasi daripada tempat-tempat tersebut. Dan pada setiap langit itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi-Nabi yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk berada pada langit tersebut. Pada langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam, pada langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa, pada langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, pada langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris, pada langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun, kemudian pada langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa, kemudian pada langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan belakangnya di Baitul Ma'mur. La ilaha illallah, yang mana dikatakan bahawa Baitul Ma'mur itu nak sebutkan betapa luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya Baitul Ma'mur, tempat di mana bertawafnya para malaikat. Setiap hari masuk 70,000 orang, 70,000 malaikat yang tidak keluar daripadanya. Setiap hari masuk tapi tak ada yang keluar. Walhasil daripada zaman tu sampai sekarang ni Allah Taala alam berapa ribu malaikat yang dah sedang bertawaf, dan Allah Subhanahu wa taala alam daripada zaman bila itu berlaku dan sampai bila ia akan berlaku. Wa hakadha, nak menunjukkan betapa luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa ramainya makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada orang yang mengetahui daripada bilangan tenteranya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan tentang khususiyah kenapa berjumpa dengan sebahagian Nabi ataupun sebahagian Rasul di langit-langit tertentu. Disebutkan langit yang pertama kerana Nabi Adam merupakan Nabi yang pertama, Nabi dan Rasul yang pertama. Berjumpa dengan Nabi Isa pada langit yang kedua kerana beliau merupakan Nabi yang paling dekat zamannya dengan zamannya Rasulullah SAW. Berjumpa dengan Nabi Yusuf kerana umat Nabi Muhammad SAW akan masuk syurga dengan rupa parasnya Nabi Yusuf. Iaitu kita umat Nabi Muhammad akan masuk syurga dalam keadaan yang handsome seperti Nabi Yusuf. Thumma Idris li'annahu al-wusta, Nabi Idris kerana Nabi Idris merupakan Nabi pertengahan yang diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian berjumpa dengan Nabi Harun disebabkan pangkatnya berdekatan ataupun rankingnya bersama Nabi Musa. Kemudian berjumpa dengan Nabi Musa kerana Nabi Musa ini diberikan kelebihan dapat berkata-kata kepada Allah Subhanahu, dapat berucap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan langit yang terakhir, langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim kerana Nabi Ibrahim merupakan nabi yang paling afdal selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan disebutkan kenapa Nabi Musa ini dapat berjumpa banyak kali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sewaktu nak tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangkan solat daripada 50 waktu hingga ke 5 waktu. Salah satu sebabnya adalah kerana Nabi Musa ini mempunyai banyak pengikut seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu sebab juga dikatakan bahawa kerana Nabi Musa bila minta nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihat kepada kamu, iaitu tunjukkanlah aku. Akan tetapi qala lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan dapat melihat aku. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta dapat melihat dan dapat bertutur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun tak dapat melihat Allah directly, tapi dapat melihat wasitah, dapat melihat perantaraan yang zat yang dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala directly, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, yang mana disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya wama zaghal basar wama tagha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuatannya penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menghadap Allah, ma zaghal basaru wa ma tagha, iaitu mata Nabi tidak berkelip dan tidak berpaling daripada tempat yang dilihat. Kerana apa? Kerana mata ni kalau dia tak kuat, sebagai contoh, tengok ada sinaran ataupun cahaya yang kuat, bila mata tu tak dapat menampung daripada sinaran tersebut, maka dia akan sama ada berkelip ataupun dia akan melihat tempat lain untuk elak daripada kilauan tersebut. Akan tetapi Allah menceritakan tentang kekuatan penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan penglihatan, bahkan setiap tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keistimewaan yang luar biasa sehingga dapat menembus daripada 7 petala langit, dan juga dapat menembus daripada Sidratul Muntaha, dapat menembus daripada arasy-Nya, yang mana tidak ada satu makhluk pun dapat menembusi daripada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, melainkan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi daripada arasy-Nya Allah, untuk berada dan berdoa di sekeliling arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan merupakan perantaraan. Nabi Musa itu mendapat cahaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadap Allah secara direct. Begitu juga orang-orang yang bermunajat di malam hari. Orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, seakan-akan dia mendapat cahaya direct daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati orang-orang yang bermunajat di waktu malam itu bercahaya, sehingga muka, disebabkan hati mereka itu bercahaya, bermunajat kepada Allah, maka tampak cahaya tersebut pada wajah mereka. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita daripada bermunajat kepadanya di waktu malam. Dan ulama mengatakan bahawa salah satu cara untuk kita ini sentiasa dapat istiqamah dalam bermunajat kepada Allah adalah untuk meninggalkan daripada perkara-perkara dosa, kerana dosa ini menghalang daripada kita mendapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu menghalang kita daripada kebersamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin kebersamaan bersama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berjaga-jaga. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga lidah kita, jaga hati kita, jaga niat-niat kita. Jangan sampai perkara-perkara ini menghalang, menghijab, menjadi satu penghalang daripada kita untuk dekatkan diri kepada Allah dan dekatkan diri kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling agung daripada kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung daripada perbahasan Isra dan Mi'raj ini pada pengajian yang akan datang, dan kita akan sambung daripada pembahasan kitab Aqidatul Awam ni, insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita daripada apa yang telah diperdengarkan, dan tambahkan kita akan ilmu yang bermanfaat dan manfaat, jadikan kita orang-orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.